Ni hao, seke GS-San. Kawan-kawan, ini adalah GAC GS3 yang dibawa masuk oleh GAC Motor. Okey, sekarang ni kita excited sikit lah sebenarnya nak review kereta-kereta pada China. Sebab apa? Kereta pada China ni harga berpatutan, teknologi, kualiti pun dah padu. After sale dia mungkin menjadi tanda tanya lagi. Tapi ini yang dibawa masuk oleh Angkatan Motor ni sebagai pesaing kepada Proton X50. So kita nak tengok sama ada kereta ni boleh ke tidak compete dengan Proton X50. Let's find out. Lai. Okey, persoalan utama dia, kereta pada China ni, boleh percaya tak? Tahan tak? Korang tengok sendiri lah, Proton X50, Proton X70, teknologi wise, output semua bagus, interior semua teknologi terkini kan. Sama juga macam GAC Motor ni, orang tahu Geely mainly sebab Proton. Tapi kalau dekat China, GAC Motor ni sebenarnya dah nombor 1 dalam China punya IQS, Initial Quality Study, selama 8 tahun berturut-turut. Mungkin SUV ni baru pada korang, tapi sebenarnya kat China dia sangat popular. Tengok dia punya design language baru dia, grill, flying dynamic grill something. Tapi lampu dia sayangnya lampu dia projector headlight. Dan kita tengok daripada tepi. Alright, dimensi kereta ni pula, okay, untuk to put it into perspective, kereta ni segmen B kan. Saiz dia lebih kurang macam X50 je. Cuma daripada segi panjang dia dalam 28mm panjang dan 25mm lebar macam tu daripada X50. Cuma wheelbase dia 40mm lagi pendek daripada X50. Tengok, dia guna rim alloy. Yang ni cuma just hiasan krom je, bukan signal. Yang ni boleh lipat, foldable dan ada signal LED. Kita tengok dia ada roof rail dan design floating roof lah. Itu saja bahagian ni. Jom kita tengok kat belakang pula. Okey, kat bahagian belakang pula kita tengok lampu dia LED, tak macam kat depan. Lepas tu ada fog lamp, lampu brake ketiga, ada spoiler. Lepas tu ada logo, semua cantik. Design wise saya suka, lagi cantik pada X50 sebab dia ada macam ala-ala Mazda, tapi design subjektif kan. Kalau kita boleh tengok, dia punya boot pula. Boot dia, kapasiti dia dalam 356 liter, lebih besar daripada X50 sebenarnya. Kalau seat dia kita jatuhkan, dapat dalam 780 liter macam tu. Jom, kita drive. Okey, sebelum kita drive, saya nak explain dulu. Ini adalah model right hand drive pertama GAC Motor untuk masuk ke pasaran antarabangsa. So untuk dia buat tu, nak bawa masuk pasaran antarabangsa ni, dia bukan sekadar tukar tempat duduk je, tukar steering dengan pedal je, tapi dia dah banyak perubahan daripada model kat China tu, melibatkan dalam 130 perubahan. Contohnya gear mounting dia dah optimumkan untuk pemanduan belah kanan. Dia punya kedudukan ni macam saya cakap tadi tu. Lepas tu mekanisme parking dia, mekanisme dia punya brake, semua steering dia pun semua dah dilaraskan kembali. Lepas tu dah dibuat mengikut undang-undang dekat Malaysia ni. Okey, jelas? Jelas? Jom drive. Okey, sekarang kita dah dekat dalam dia. Ini adalah design dia lah, interior serba hitam. Kita boleh nampak dia punya ada floating horizontal dashboard. Lepas tu kat sini dia ada paparan infotainment dia. 8 inci, ada Apple CarPlay. Untuk Android dia ada mirror link saja, Android Auto tak ada. Apple CarPlay pakai kabel. Lepas tu meter analog, ada paparan MID kat tengah dalam 3.5 inci. Ada push start button dan dia ada ni, sliding star view sunroof. Kecil je sebenarnya, dia tak sebesar X50 lah, tapi dia ada. Selain tu, kat kerusi pemandu pula dia ada 6-way adjustable, tapi tak ada power seat lah. Dia manual saja. Steering dia pelbagai fungsi, ada pelbagai button, balutan leatherette. Sama juga dengan dia punya seat, masih ada brake tangan macam biasa. Center console, ada button-button sini. Not bad, view dia punya design wise agak macam biasa-biasa sajalah, tak adalah terlalu futuristik, tak adalah terlalu ketinggalan. Jom kita drive. Alright, so far kita kat dalam ni kan, dia punya engine untuk kereta ni bila idle memang senyap sebab dia guna 4-cylinder engine. Tapi bila bergerak macam ni, bila kita tekan tu bunyi mengaum dia agak kuat lah. Tapi bila idle memang senyap sebab dia kata dia ada macam this
teknologi untuk dia kedapkan bunyi dekat enjin dia. Not bad jugalah. Tapi daripada segi enjin, kalau macam korang bawa yang daripada segi comfort punya gear biasa D, korang akan rasa macam a bit under power sikit. Tapi just a bit lah, sebab enjin dia pun dia guna 1.5 NA saja. Dan yang enjin dia keluarkan output dalam 113 PS dan juga 150 Nm torque. Lebih kurang macam lebih sikit pada Myvi je lah. To put it into perspective, kalau bandingkan ini dengan X50 ada 177 PS horsepower dengan 255 Nm torque. Itu perbezaan dia lah. Steering dia agak ringan sebenarnya, tapi korang boleh set dekat ni vehicle setting. Pilih, kalau saya suka ambil steering sport supaya dia berat sikit. So bila korang bawa laju tu, dia lebih stabil lah steering berat. Sekarang let's try the S gear S. Okay, sekarang kita dekat gear S, sport gear, sport mode. Ni kita tengok pickup dia. Can you hear the sound? Bukanlah nak kata enjin ni under power sangat pun tak. Macam untuk daily driving kat dalam city, kalau kau nak bergerak daripada 100 ke 120, 130, 140, tak ada masalah. Dia memang berkemampuan lah. Ada pickup dia sebenarnya. Tu kalau guna S lah. D pun ada, cuma korang kena tekan sikit lah kereta ni, dia mengaum sikit. Macam saya cakap tadi, enjin dia 1.5 NA, tak ada turbo. Compare dengan X50 ada turbo kan. Lepas tu dia guna transmission 6-speed auto, iSyn. Daripada segi handling, suspension, NVH, cuma itulah bunyi mengaum dia ni. Kalau bagi siapa yang tak kisah, macam normal lah. Bagi saya macam not bad sangat lah. Tapi kuat bising sebenarnya. Bila macam nak pertukaran gear tu kan, kau boleh dengar macam kuat bising. Daripada segi safety, kereta ni ada 6 airbag untuk yang premium punya version. Kalau yang standard ada 4 saja. Lepas tu dia ada macam benda-benda safety basic yang lain lah, macam ABS, EBD, lepas tu ada ESP semua tu. Cuma kereta ni tak ada apa-apa ciri keselamatan aktif, macam contohnya pre-collision warning, emergency braking, autonomous emergency braking lah. Ini tak ada. Tapi dia ada blind spot monitor. Itu dia ada. Selain tu dia ada reverse camera. Reverse camera dia macam boleh lah. Dia tak adalah terlalu HD sangat, tapi you can see it lah. Selain tu dia ada parking sensor, reverse sensor, ada hill control, brake assist. Tak ada 360 camera. Tak ada 360 camera lah. Kalau daripada segi suspension, depan dia pakai McPherson independent, belakang dia guna torsion beam. Kalau daripada segi pemanduan jalan kat Malaysia, saya rasa dia okey. Dia boleh handle, sebab dia kan SUV. Ground clearance dia lebih tinggi pada kereta-kereta biasa. So bila korang langgar bumper tu, memang selesa lah. Kereta ni memang comfort. So kalau macam korang nak guna daily driving, pergi kerja, balik kerja kan, nak lenjan, nak laju-laju sangat pun, KL pun jam ni kan. This is the workhorse for you. Kau nak lenjan kereta ni, sedap. Memang sesuai. Cuma itulah, daripada segi keselamatan aktif yang pasal kamera semua tu kan, macam ASA 3.0 by Pro 2 tu tak ada kat kereta ni. Tapi bagi saya itu tak adalah menjadi masalah besar sangat, sebab this car is still drivable, very easy to drive walaupun kereta China daripada left hand drive tukar ke right hand drive. Tapi nothing very hard to control pun dekat kereta ni. Semua mudah saja. Lepas tu korang tengok kedudukan dia punya armrest pun memang cantik, duduk memang santai. Kereta ni memang kereta yang SUV segmen B yang santai-santai lah. Kalau penggunaan minyak dia pun dalam 6.9 liter bagi setiap 100 km. Okey lah tu. Lepas tu daripada segi pilihan warna, kereta ni ada dalam warna Luna Grey, ada Starlight Silver, ada Ivory White. Lepas tu dia ada Roach Fin Red yang tu dual tone, dan juga Ivory White, dan Ivory White tu dual tone juga. Tapi melalui apa yang saya dengar daripada JLC Motor, dia mungkin nak bawa masuk warna biru. Tapi tak tahu lagi bila lah. Probably tahun depan. Kena tunggulah. Okey lah, so far kereta ni kalau kau nak lenjan hari-hari, memang tak ada masalah. Daripada kalau macam korang nak ambil X50 tapi korang takut
sama ada nak kena tunggu lama ke apa kan. Risau spare part lagi. Ini adalah antara pilihan lain yang korang ada lah. Nak SUV segmen B juga tapi tak nak tunggu. Lepas tu tak nak ada masalah spare part sebab takut accident ke apa. Ambil ni. Bukan dah kata ini tak ada masalah spare part langsung. Cuma yang ini tak banyak orang guna lagi kan. So maybe spare part dia tu maybe Tan Chong boleh handle lah untuk bahagian tu kan. Sebab dia tak dapat permintaan yang demand yang tinggi macam S50 sangat. So I think it should be great lah. So apa salahnya korang jadi antara yang terawal untuk test kereta ni kan, bawa. Sebab tak ramai lagi pakai kereta ni. Itu plus point tu. Nanti orang tengok macam, kereta apa dia ni bawa ni? Mazda ke? Kona ke kan? Bukan. It's a GS3 by GAC Motor. Rare. Demo dok kena bare. Pintu solid. Okay guys, untuk variant premium ni, GS3 ni dijual pada harga RM96,800. Itu adalah harga on the road tanpa insurans dengan pengecualian SST yang bakal berakhir pada bulan Jun. Berapa hari je lagi. Tapi nanti akan harga updated dia, nanti kau boleh tengok dekat dia punya website lah. Nanti dia akan bagi tahu. Untuk letakkan harga tu pada perspektif, harga Proton X50 flagship berharga dalam 103,300. Dengan kereta ni ada beza dalam 6,500. Kereta ni lagi murah lah daripada X50. Tapi daripada segi 6,500 tu, adakah berbaloi dengan perbezaan daripada segi output dan juga teknologi dan safety pada kereta ni berbanding X50? Yang penting, test drive dulu. Ciao.